Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ghurril bayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berusaha semua ahli dan berkuasa masjid yang hadir, yang dimuliakan Ashabul Fadilah, Dr. Imam, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila sama-sama kita menzahirkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan peluang yang baik kepada kita, sentiasa memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara baik dan perkara-perkara taat bagi tujuan mendekatkan diri kepadanya, bagi mempersembahkan segala amalan kita buat menghimpun ganjaran besar untuk masa depan kita nanti insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, begini adalah sama-sama kita menekuni satu dari banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. InsyaAllah pagi ini dengan waktu yang terbatas, kita cuba memahami, kalau tidak sebanyaknya, sedikit ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa ini. Semoga ada manfaat pedoman yang kita perolehi daripada ayat yang kita akan tadabbur pada pagi ini. Ayat yang ke-19 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithul nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Sadaqallahul 'azim. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi para wanita dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah laku dan perangai, janganlah kamu terburu-buru untuk menceraikan, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-19.
insya-Allah kita akan bincang tentang satu topik, iaitu layani isteri atau wanita dengan baik. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pasangan hidup. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki lebih kuat daripada orang perempuan. Setiap kita tidak sempurna, tetapi antara kita saling sempurna menyempurnakan. Lelaki ada sudut yang ada keistimewaan yang ada kepada lelaki, dan ada kekurangan yang ada kepada kita lelaki. Begitu juga wanita, isteri kita. Mereka juga mempunyai keistimewaan dan mereka juga mempunyai kekurangan. Kita mengiktiraf setiap kita ada kekurangan. Kita juga mengiktiraf setiap kita mempunyai keistimewaan. Maka jika berlaku pengiktirafan seumpama ini, akan berlakulah saling lengkap melengkapi, saling sempurna menyempurnakan. Perkahwinan dalam Islam tujuannya adalah untuk membahagiakan, mendatangkan kesejahteraan. Perkahwinan dalam Islam adalah untuk saling mayung-memayung, saling bantu-membantu, saling lengkap-melengkap, saling sempurna menyempurnakan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, perkahwinan dalam Islam disyariatkan. Di samping motif utama adalah untuk meramaikan umat dan menjadikan kebanggaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang saya muliakan, ayat ini kalau kita lihat dari satu ayat ke satu ayat, Allah menceritakan tentang bagaimana golongan wanita pada masa dulu. Mereka ini subhanallah diketepikan. Mereka ini tidak punya sebarang kuasa, tidak ada kemampuan. Ayat ini kalau kita lihat mula-mula, Allah Ta'ala pesan kepada orang beriman, tegur orang beriman setelah mana Allah melihat kejadian-kejadian yang tak baik berlaku kepada orang perempuan ataupun para isteri. Allah Ta'ala kata, tidak halal kepada kamu, iaitu para suami, mewarisi wanita dengan cara paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ada menyebutkan tentang sejarah bagaimana wanita pada masa lampau, apabila mereka menjadi isteri kepada sesiapa di kalangan lelaki, lalu mereka diceraikan, dan akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk menentukan hidup mereka. Malahan orang lain yang berkuasa untuk menentukan hidup wanita tadi. Imam Al-Bukhari menyebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun. Qala kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqa bi imra'atihi in sha'a ba'dhuhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Fanazalat hadhihi al-ayah fi dhalik. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan, dulu jika seorang lelaki meninggal dunia, maka para ahli warisnya berhak ke atas isterinya. Dulu cerita sebelum turunnya pensyariatan ataupun arahan layani isteri dengan baik ini, dulu golongan wanita, mana-mana orang perempuan yang kematian suaminya, maka para ahli warisnya berhak ke atas isterinya. Perempuan tadi tidak boleh buat apa-apa untuk menentukan diri dia. Ahli waris yang tentukan. Jika sebahagian ahli waris itu mahu, dia nikahi wanita tersebut, dan kalau mereka mahu, mereka nikahkan dia perempuan tadi dengan lelaki lain. Kalau mahu juga, mereka tidak menikahkannya dengan sesiapa pun, dan mereka lebih berhak kepada si wanita
daripada keluarga wanita itu sendiri. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Orang perempuan dulu bila ditinggalkan suami atau meninggal suami, tak mampu untuk melakukan apa-apa, ahli warislah yang menentukan hidup mereka. Sama ada mereka itu perlu dikahwinkan dengan orang lain, lelaki lain, atau tak dikahwinkan atau dibiarkan. Ahli keluarga waris yang menentukan. Malahan keluarga perempuan itu tak boleh menentukan tentang kehidupan perempuan tersebut. Maka ketika itu wanita dalam keadaan ditekan, wanita dalam keadaan dihinakan, wanita dalam keadaan sangat memalukan, diletak di bawah sekali, boleh diperkotak-katikkan, boleh dibuat apa saja menurut kemauan keluarga waris. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Allah pesan, jangan ataupun tidak halal bagi kamu mewarisi para wanita dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu nak mengambil balik sebahagian daripada apa yang kamu telah berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji. Tuan yang saya muliakan, jadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyarankan, mengarahkan kepada seluruh orang beriman, khususnya kaum lelaki, para suami, untuk memelihara keluarga, melayani mereka dengan baik. Keluarga kita adalah isteri kita, adalah anak-anak kita. Kita dilarang untuk memaksa anak perempuan kita untuk berkahwin dengan orang yang mereka tidak ingini. Terutamanya anak-anak perempuan yang pernah berkahwin, ditinggalkan suami ataupun meninggal suami. Maka anak-anak tersebut menjadi paksaan kita, menjadi sesuruhan kita, buat apa sahaja yang kita fikirkan ataupun kemauan kita. Kita melihat keadaan ini penting untuk kita menstabilkan keluarga, kerana masyarakat yang kita sebut masyarakat madani ini, ia berpaksikan kepada keluarga madani. Masyarakat madani itu asasnya ialah keluarga. Madani itu maknanya masyarakat yang sejahtera, menurut acuan agama. Masyarakat itu terbentuk dan terbina melalui keluarga. Setiap isi keluarga, setiap keluarga yang ada harus membentuk keluarga mereka, keluarga kita masing-masing, dengan pembentukan madaniyah, pembentukan agama, pembentukan acuan agama yang mana akan membentuk sebuah masyarakat yang baik. Tuan yang saya muliakan, bila berlaku kes perkahwinan yang kedua, yang ketiga, Islam tidak melarang mana-mana lelaki untuk berkahwin kali kedua dan kali ketiga, ataupun perempuan yang kedua, perempuan yang ketiga maupun yang keempat. Tidak ada larangan. Fakiru ma qama lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah mana-mana perempuan, dua atau tiga ataupun empat. Dua atau tiga atau empat, dengan syarat keadilan, dengan syarat menegakkan keadilan kepada isteri-isteri yang kita nikahi. Keadilan ini yang paling wajib, yang tiada kompromi dalam agama, adalah pembahagian malam. Ini keadilan yang paling wajib, tidak ada kompromi, kecuali berlaku tanazul al-haq. Maknanya kecuali apabila mana-mana isteri memberikan haknya kepada isteri yang lain, kepada manusia yang lain, tidak boleh. Tapi pembahagian malam tiada kompromi. Ini adalah kewajiban dalam menegakkan keadilan. Paling wajib pembahagian malam. Jika tidak ada pembahagian malam, seperti suami dan juga isteri-isterinya bekerja pada waktu malam, tak ada lalu malam, maka mesti berlaku pembahagian siang. Dan malam tak ada, semua saja
mesti berlaku bahagian siang. Kerana pada waktu siang itu mereka berehat. Dan malam bekerja, wajib berlaku pembahagian ini. Ini kewajipan. Selain itu, tempat tinggal, pakaian dan makanan. Selain daripada itu, tidak wajib. Selain daripada itu tidak wajib. Tak wajib. Malahan ada yang tak mampu pun nak dilaksanakan. Tak mampu nak dilaksanakan. Nabi kita Muhammad SAW saat mana membahagikan malamnya kepada para isterinya. Lalu Nabi berkata kepada Tuhan, Allahumma hadha qasami fima amlik, fala tu'akhidni fima tamliku wa la amlik. Ya Allah, ini dah bahagilah malam-malam kepada isteri-isteri. Inilah dalam kemampuan aku. Ini yang aku miliki, yang aku mampu, iaitu membahagikan pada waktu malam. Maka jangan kau bebankan aku, jangan kau datangkan dosa kepada aku pada perkara yang aku tak mampu, sedangkan kamu mampu, iaitu soal kasih sayang. Soal kasih sayang, kita nak menyayangi isteri kita yang pertama lebih daripada yang kedua, atau yang kedua lebih daripada yang ketiga, atau sebalik, atau bagaimana. Yang ni tak boleh disamaratakan, kerana itu di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan. Kita boleh berbohong kepada isteri kita. Kalau isteri yang pertama tanya, abang sayang tak dekat saya? Kita jawab sayang. Banyak mana abang sayang dekat saya? Sebesar gunung Everest. Contoh, kan? Sayang banyak sangat. Adakah abang lebih sayang daripada yang kedua atau bagaimana? Ya. Awak lebih aku sayang daripada yang kedua. Kita berbohong. Lama kata boleh berbohong di sini. Tapi nak nikah kedua bila lagi siap bohong tak boleh. Kan? Karena itu tidak di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita membahagikan sama rata kasih sayang. Ini tak mampu. Nabi sendiri tak mampu. Nabi serah kepada Tuhan. Nabi kata, jangan kau tanggungkan aku sebagai satu dosa pada perkara yang aku tak miliki, iaitu kasih sayang. Membahagikan sama rata kasih sayang. Ini tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Sayang tu kena ada. Pun begitu tuan-tuan sekalian, kalaupun tidak ada kasih sayang kepada isteri, kita diharamkan untuk melakukan keburukan kepada isteri kita. Walaupun kita tak rasa sayang, dan tak rasa sayang, tanggungjawab, kewajipan tetap diperkira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bila berlaku hal seumpama ini, kadang-kadang kita marah, kita beremosi. Kadang-kadang kita, ialah, kalau kepada lelaki itu kita rasa kita masih kuat dari kalau kepada orang perempuan. Itu dia contoh baru ni kan, bila berlaku perkahwinan lebih daripada dua, geger satu Malaysia kan, orang perempuan digelar apa? Orang perempuan digelar penondol, orang perempuan digelar perampas. Kan? Tak kesian kita kepada orang perempuan, sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengasihani orang perempuan. Wanita diciptakan untuk disayangi, untuk dikasihani, kan? Dan istilah ini sebenarnya tidak tepat. Walaupun kita kata orang yang sebut, bukan kita sebut orang, mana-mana orang sebut, kata orang perempuan ni penyondol, kan? Merampas. Istilah itu tidak tepat. Istilah itu malahan berlanggar dengan syariat. Sekiranya perkahwinan yang kedua dan yang ketiga dijalankan dengan cara agama, mengikut syarak, perkahwinan itu sah di sisi agama, maka haram kita menggelarkan wanita yang kedua menjadi isteri kedua ataupun isteri ketiga sebagai penyondol, sebagai perampas, kerana dia telah berkahwin dengan cara agama, kahwin mengikut syarak. Tak patut dan tidak layak mereka itu dilabelkan dengan label-label seumpama itu. Kalau tidak, bukan yang saya muliakan, isteri Nabi yang kedua, isteri Nabi yang ketiga, isteri Nabi yang keempat. Riwayat menyebutkan Nabi sampai 9, sampai 11, ada sebut sampai 13 isteri. Yang nombor 2 sampai yang nombor 11, semua itu penyondol.
merampas. Kita perlu berhati-hati dalam memberikan kata-kata. Perlu berhati-hati dalam mengulas, kerana ini mendatangkan dosa. Kita tak cerita kesilapan tetap silap, langgar undang-undang, dikira undang-undang. Kita nak cerita kepada umum. Apabila berlaku tentang hal ini, kita lihat keadaan ini berlaku, label-label yang tak sepatutnya dikeluarkan, sehingga kita rasakan bahawa ini boleh mendatangkan, kita panggil menjatuhkan maruah sebahagian orang perempuan sasa. Sebahagian orang perempuan. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan ayat 19 ini untuk angkat martabat wanita. Untuk angkat martabat wanita. Tiba-tiba sebahagian kita menjatuhkan martabat wanita. Maka gelaran-gelaran yang saya sebutkan tadi, yang kita pakai sebut, yang orang lain pakai sebut, menjadi viral dan sebagainya, itu bercanggah dengan agama. Bercanggah dengan agama. Cuba kita bayangkan kalau mak kita ini adalah isteri kedua kepada bapa kita. Mak kita, isteri kedua kepada bapa kita. Masyarakat dah melabelkan wanita yang menjadi isteri kedua, isteri ketiga sebagai penyondol, sebagai perampas. Mak kita. Ini berhati-hati. Perkara ini adalah perkara dosa dan perkara pahala. Walaupun kita nak mengulas apa isu pun, ulaslah kes by kes. Kita tak boleh sebut secara mudah, tak boleh sebut mengeluarkan istilah secara sembarangan. Ini boleh menjatuhkan maruah orang-orang beriman, khususnya wanita di kalangan orang-orang wanita di kalangan orang-orang beriman. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka Allah Ta'ala jadikan mereka ini untuk kita layani dengan baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah ini menyebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang mukmin, iaitu suami, membenci seorang mukminah ataupun isterinya jika dia tidak menyukai salah satu perangainya. Hendaklah dia menyayangi sifatnya yang lain. Semua tadi kita ada kekurangan. Masing-masing ada kekurangan. Kekurangan itu, kesilapan itu tidaklah menjadi poin pertama dan utama untuk kita meninggalkan hak kita, ataupun untuk membiarkan hak isteri kita, ataupun untuk menzalimi dia. Tak suka perangai dia, kita kata tak boleh pakai dia ni, kan? Tapi kita kata kalau ada perangai yang ada kepada wanita yang kita tak suka, isteri kita yang kita tak suka, kita tengok perangai dia yang kita suka. Kalau ada kesilapan yang dilakukan oleh seorang isteri maupun suami, jangan jadikan kesilapan itu sebagai poin pertama, alasan pertama, penyebab utama keluarga tersebut runtuh. Suami melakukan kebaikan dari satu masa ke satu masa, berkorban apa sahaja yang ada. Tiba-tiba suami melakukan kesilapan. Apa kesilapan dia? Nikah semua lagi. Nikah semua lagi. Contoh, kan? Nikah semua lagi pula di luar pengetahuan dia. Nikah di Siam, kan? Nikah di Siam. Balik dalam nikah di Siam, baru beritahu abang nak kahwin semua lagi. Kan? Baru beritahu. Maka isteri pun marah pada suami, marah sesungguh-sungguhnya, kan? Marah sesungguh-sungguhnya, sampai minta cerai, sampai nak bunuh diri, sampai tak mau terima apa sahaja. Saya nak sebut mana-mana kesilapan isteri maupun kesilapan suami. Setiap kita ada melakukan kesilapan. Setiap kita yang melakukan kesilapan itu mestilah insaf terhadap kesilapan, bertaubat terhadap kesilapan kalau itu silap. Dan yang memandang kepada orang silap, jangan pandang kesilapannya sahaja. Cuba kita timbang tarakan 20 tahun atau 18 tahun atau 10 tahun dia berkorban untuk kita. Satu ni yang kita silap langkah Allah uji dengan satu orang perempuan, dia menikah seorang lelaki. Contohnya ni.
kan? Tak ada kena-mena kepada yang hidup maupun yang dah mati, kan? Makanya untuk kita menstabilkan keadaan kita, pertama sekali kita bersabar. Ada benda dah berlaku, boleh besarlah sabar ni, kan? Tuhan suruh kita bersabar. Sabar terhadap apa yang berlaku. Kemudian minta Allah Ta'ala jaga suami, rumah tangga, kan? Kemudian yang ketiga, bayangkan pengorbanan yang telah dikorbankan, kebaikan yang telah dibuat sepanjang dan selama ini akan merendahkan tekanan kita, akan meminimalkan tekanan kita, akan meminimalkan rasa benci dan membuat yang sangat-sangat tadi itu boleh meminimalkan paling tidak. Itulah kita melihat kepada isteri para suami. Ialah banyak kesilapan mungkin yang ada kepada isteri, tetapi lebih banyak kebaikan dan pengorbanan jasa yang tak mampu nak dibalas pun oleh kita kepada para isteri, kepada isteri kita. Maka ini boleh mengurangkan tekanan kita, malahan boleh kita menzahirkan juga kasih sayang kepada dia. Tahu ada satu dua perangai yang kita tak kenal, tapi Nabi kata, tengoklah perangai-perangai dia yang elok-elok, yang baik-baik. Sebab dalam rumah tangga ni kalau boleh, kalau kita lihat pesanan Nabi ni, seolah-olah Nabi kata, kalau boleh, jika datang rasa benci antara satu dengan yang lain, cuba cari jalan tutup kebencian ni. Cuba cari jalan tutup kebencian ni. Sebab rumah tangga yang kita bina ini, tujuannya adalah nak datangkan kesejahteraan. Kan itu matlamat perkahwinan, untuk kita rasa senang, untuk kita sejahtera, untuk kita dapat kedamaian. Jadi bila ada sesuatu yang boleh menggoncangkan rumah tangga kita, cepat-cepatlah kita fikir sesuatu yang baik, cepat-cepatlah kita fikirkan kebaikan masing-masing, cepat-cepatlah kita buangkan perkara-perkara yang mendatangkan kebencian. Dia Nabi sebut jangan. Dia kata jangan kita tinggalkan isteri kita dengan sebab kesilapan tingkah laku yang dia buat. Tengoklah tingkah laku yang baik yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Kerana ini boleh mensejahterakan, ini boleh meminimalkan rasa benci, rasa marah dan sebagainya. Itu yang saya mulakan. Ingat, syaitan ni bukan sekolah. Syaitan ni melampau. Yang kata syaitan ni melampau. Ada syaitan dalam rumah tangga, ada syaitan dalam rumah tangga yang akan cari jalan untuk diperlihatkan kesalahan pasangan masing-masing. Syaitan ini berperanan, tak pernah tidur, tak pernah leka. Bila kita hadapi satu masalah, saya cerita bukan untuk sama-sama, untuk kita semua. Kita semua ada pasangan, kita semua dalam ujian, kita tak tahu. Bukan nak minta, tapi kita tak tahu. Dalam ujian, kita nak kena ingat satu je, bahawa kehidupan yang kita bina ini adalah untuk kebahagiaan. Mana-mana perkara yang datang, yang menunjuk, yang boleh memecahkan ketenangan, yang boleh memecahkan kebahagiaan ini, kita ingat itu adalah datang daripada syaitan yang memang sedang mengintip gerak langkah kita dan nak merosakkan kita. Maka kita datang dan kembali kepada kebaikan, kita kembali kepada kesejahteraan. Tapi kita mengintip, jadi ingat benda yang baik. Ingat benda yang baik sampai-sampai kita tegur benda yang tak baik. Tapi janganlah benda yang tak baik untuk menjadikan satu poin yang besar dalam menghancurkan kehidupan dan kebahagiaan. Semua kita nak kata mas'ul, kullukum ra'in. Setiap kita adalah orang yang memimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap yang memimpin itu akan dipersoalkan tentang orang yang dipimpin. Semua kita termasuk golongan wanita, para isteri, para ibu. Mereka juga memimpin kepada anak-anak mereka. Dan pemimpin yang paling besar adalah kita, para suami.
semua akan dipersoalkan. Tuan yang saya muliakan, jadi ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala turunkan untuk mengangkat semula martabat wanita yang pada masa dahulu dihinakan dalam keadaan yang tidak baik. Allah Ta'ala betulkan amalan para jahiliyah, orang jahiliyah dulu, yang mana mereka itu sering menyeksa dan juga menyakiti wanita dengan pelbagai cara. Misalnya cerita tentang penghinaan wanita pada masa lalu. Kalau orang perempuan baca buku ini, orang boleh lihat ketika ini bagaimana mereka diangkat, dilambung, disanjung oleh Allah. Kalau mereka tahulah dulu macam mana, mereka akan lihat mereka berada di atas, mereka disanjung, mereka dihargai, mereka diletak di satu posisi yang cukup mulia. Kalau mereka baca sejarah orang wanita, orang perempuan tertentu, dan ini patut untuk kita melihat, untuk wanita melihat bahawa diri mereka itu berada di tengah-tengah lelaki. Tuan yang saya berikan. Kemudian yang terakhir, Islam menyuruh kita membina rumah tangga dengan penuh rasa tanggungjawab, bukan membina dengan keseronokan semata-mata. Kerana jika keseronokan itu hilang, maka hilanglah rumah tangga tadi. Orang kahwin cerita seronok, kan? Bila seronok itu hilang, bila manisnya hilang, kan? Hilanglah. Tidak. Islam dibina, rumah tangga dibina atas tanggungjawab. Tanggungjawab ni hang sayang ke, hang tak sayang ke, dia dah jadi isteri hang. Yang pertama tanggungjawab, makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, kan? Tanggungjawab. Sayang tak sayang tu cerita nombor dua. Kita bina rumah tangga kita yang pertama sekali atas kasih sayang. Lepas tu baru tanggungjawab. Tu pun tengok tak tengok. Bila sayang tu makin hilang, dia nak 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun kahwin, dia makin kurang. Lalu tanggungjawab kita tu semakin kurang. Asasnya adalah tanggungjawab. Yang kedua barulah main pada mata ni, kasih sayang. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, Nabi bila dia berkahwin, yang pertama sekali adalah keadilan. Dia tanggungjawab lah. Yang kedua baru dia serahkan Tuhan tentang kasih sayang. Yang boleh dia sayang banyak ni, dia sayang banyak ni. Yang dia boleh sayang sepenuh hati, dia sayang sepenuh hati. Kan? Yang pertama bukan yang pertama itu kasih sayang. Kan? Bila kasih sayang dia seronok. Jadi dibina di atas keseronokan. Keseronokan itu hilang, makin hilang. Benda ni kita boleh pesankan anak kita yang nak menikah, kan? Cucu kita yang menikah, kan? Yang kata sayang itu nombor dua, kan? Nombor satu tanggungjawab, kan? Memanglah bibit hubungan tersebut dia berlaku dengan kasih sayang, kan? Tapi itu bukanlah menjadi asas keseronokan kita, kan? Baik tuan yang saya muliakan, Islam mengikat rumah tangga kita dengan dosa dan pahala supaya kita lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mendidik keluarga. Semua benda terikat dengan dosa dan pahala. Baik tuan yang saya muliakan, semoga sedikit tentang apa yang saya boleh kongsikan dengan kita pagi ini ada manfaat untuk saya, khasnya amnya untuk kita, insyaAllah. Besok jika ada peluang, kita akan bertemu lagi, insyaAllah. Besok hari Isnin. Besok Isnin kan? Ya. Besok Isnin. Cuti kan? Cuti. Cuti. So, kalau ada peluang, kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya minta maaf hari ini saya tak nampak orang, tak pakai sarung mata, tak nampak orang, tak tahu saya buat depan. Dia ada bayang-bayang kan. Nampaklah kecil-kecil yang besar-besar, kan? Haji sudah saya nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim.